Oke, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pelajar yang sudi hadir ke kelas KMK kita pada hari ini. Hari ini kita curi sedikit masa untuk buat kelas tambahan bagi membincangkan tajuk kita Anda Pembangunan Masyarakat, iaitu Cinta akan Alam Sekitar. So, tajuk ni dia kecil sahaja dan kita akan cuba teliti apa definisi alam sekitar, apa perasaan cinta alam sekitar, apa ciri konsep cinta akan alam sekitar, kemudian apa peranan alam sekitar dalam konteks pembangunan masyarakat berdasarkan teks Sulalatus Salatin Sejarah Melayu. So, sebenarnya bahan cikgu ni very simple. Cikgu hanya bagi kamu dua bahagian, iaitu konsep dan juga kupasan. Contoh soalan cikgu ada bagi, cuma cikgu tidak beri contoh jawapan kali ini. Kenapa tu? Sebab kali ini cikgu mahu kamu yang cuba jawab. Okey, so kita lihat antara isi kandung pelajaran pada hari ini, kita akan lihat konsep, kemudian kita akan lihat perasaan cinta akan alam sekitar, peranan alam sekitar dan kupasan tentang perasaan cinta alam sekitar dan peranan alam sekitar ini berdasarkan teks Sulalatus Salatin. Okay, so cuba kita lihat konsep. So, bila kita cakap konsep ini kita akan lihat dari dua perkara. Satu, konsep alam sekitar. Okay, kemudian yang kedua kita akan lihat konsep cinta akan alam sekitar. So, apa itu alam sekitar? Alam sekitar ialah segala yang hidup dan yang bukan hidup, yang wujud secara semula jadi di muka bumi. Segala yang hidup dan bukan hidup tetapi wujud di muka bumi secara semula jadi. Itu konsep alam sekitar. Apa contoh yang hidup? Alam sekitar yang hidup. Apa contoh benda segala yang hidup yang ada di muka bumi secara semula jadi? Apa contohnya, Cik? Hutan nggak, Cik? Apa dia? Tumbuhan. Tumbuhan. Apa dia, Ebil tadi? Hutan. Hutan, okey, seperti pokok kan, begitu kan, Ebil? Begitu kan maksud Ebil? Ebil? Ya, Cik. Okey, Dena itu macam begitulah kan, dan segala binatang di rimba, burung-burung, mergas tua, itu semua benda hidup kan? Betul atau tidak? Ya. Alright. So apa pula kalau bukan hidup? Apa contoh bukan hidup? Gunung. Gunung, betul. Apa lagi? Sungai. Sungai, betul. Bulan, bintang, segala-gala itulah kan. Itu konsep alam sekitar. Ini kamu kena hafal ya. Segala yang hidup dan bukan hidup tetapi wujud secara semula jadi di muka bumi. Okey, setelah Cikgu, kamu... Yes. dia punya maksudnya mau hafal bulat-bulat kah, Cikgu? Susahkah kamu mau hafal dia bulat-bulat? Kamu mau kasih jadi dia 3 segi? Cikgu, Macam mana, Dina? tidaklah Cikgu, kalau terlupa satu ayat dia, tapi dia bunyi dia sama juga lah Cikgu. Kalau aku lupa satu ayat, hilanglah nih semua nih. Sebab ayat tu ialah satu ayat kan. Perkataan maksud kamu tu kan. Oh, perkataan Cikgu. Tidak. Contoh apa yang akan hilang di sini. Jangan kamu hilang semula jadinya. Jangan kamu cakap segala yang hidup dan bukan hidup di muka bumi. Itu tidak boleh. Okey. Kalau saya bilang benda yang hidup dan bukan hidup Cikgu. Itu saja. Yang wujud secara semula jadi di muka bumi Cikgu. Saya tentu. Bolehlah. Tapi sebenarnya janganlah guna benda kan. Tidak Cikgu. macam tidak elok pula benda tu. Kalau kau bilang benda yang tidak hidup, kemudian mungkin juga rumah pun benda tidak hidup kan? Kan? Hafalan ni pendek saja nih. Segala yang hidup dan bukan hidup yang wujud secara semula jadi. Pentingnya semula jadi, bukan yang hidup tetapi bukan semula jadi. Itu dia bukan alam sekitar. Okey, so faham ni konsep alam sekitar. Sekarang kita lihat cinta akan alam sekitar. Ni pun kamu mesti hafal. Apa itu cinta akan alam sekitar? Cinta ni kamu tahu. Alam sekitar pun tadi sudah faham. Okay, cinta ini merujuk kepada perasaan sayang. So, bila kamu kaitkan dengan cinta akan alam sekitar, artinya lah perasaan sayang akan segala yang ada di langit dan di bumi yang berada di sekeliling kita. Bukan hanya di langit tetapi juga di bumi. Okey? Faham bahkan? Paham, Cik. Alright. Cikgu teruskan ya. Okay, so sekarang kita akan lihat perasaan cinta akan alam sekitar.
So ini antara perasaan cinta akan alam sekitar. Ada beberapa lagi ya. Sepatutnya sini ada memelihara. Tapi cikgu tidak ambil lah. So cikgu hanya ambil 6. Okay, so contohnya menghargai alam sekitar, menjaga alam sekitar, kagum akan alam sekitar, melindungi alam sekitar, mengekalkan alam sekitar, memelihara alam sekitar, memelihara alam sekitar. Okay, itu contoh perasaan cinta akan alam sekitar. Okay. Boleh kan? Ini biasa kita Boleh, jumpa. Biasanya ini kita akan jumpa lah. Bila kita tanya apa contoh perasaan cinta alam sekitar kamu? Oh, saya menghargai keindahan alam sekitar. Kenapa Rosen tidak nampak slide yang lain? Nampak bahkan? Nampak cikgu. Saya rasa line si Rosen nih ada masalah. Okay, so saya cinta akan alam sekitar kerana saya menghargai alam sekitar. Saya kagum akan keindahan di Kundasang. Saya menghayati kenyamanan suasana di Kundasang, misal kata. So itu ialah contoh kamu mempunyai perasaan cinta akan alam sekitar. Okey, so cuba kita lihat pula peranan alam sekitar. Alam sekitar ni yang ada di sekeliling kita ni sebenarnya dia punya peranan. Kamu jawab si Rosen tu bergoyang ke tu slide dia bilang. Setiap alam sekitar ni dia memainkan pelbagai peranan. Mungkin kita yang tidak sedar. Okay? Misal kata kalau kita rasa stres. Kalau saya lah dulu-dulu masa saya muda. Sekarang ni tua ni lain sikit lah ceritanya. Kalau masa saya seusia kamu, kalau saya stres dalam pembelajaran saya, oleh sebab saya ni tinggal di tepi laut dengan nenek saya. So apa saya akan buat? Saya akan pergi ke tepi laut, ke tepi pantai itu, kemudian saya akan melihat laut yang membiru tu. Saya tengok laut, saya biar itu udara petang menyentuh, menghembus pipi saya yang halus, menghembus di pipi saya yang halus mulus tu dan saya akan dapat merasai ketenangan. So apa peranan alam sekitar di sana? Kalau di konsep cikgu tu, apa peranan alam sekitar? Ada peranan ke tidak? Ada peranan ke tidak alam sekitar dalam konsep cikgu tu? Ada cikgu. Apa peranannya? Apa peranannya? Coba bagi tahu cikgu, apa peranannya? Mewujudkan suasana harmoni. Misal kata lebih kurang gitulah, sebagai sumber ketenangan, kan, Ebil? Sebab daripada saya stres kan, tapi bila saya tengok, laut tu kan, dia begitu juga, walaupun dia setiap hari ombak tu memukul pantai itu sabar juga, tiada juga pantai itu berubah. Okey, paling-paling dia macam tu saja. Jadi saya bilang dalam diri saya, kalau pantai pun sebegitu tabahnya, setiap hari dia dihempas badai, dia tetap juga di situ. Kenapa saya sebagai manusia kalau ditimpa masalah, saya terus cepat macam putus asa. Jadi itu sebagai contohnya lah. So akhirnya bila saya di situ, saya beroleh kekuatan balik, saya tenang, saya balik rumah, saya belajar balik. Macam itulah. So itu sebenarnya antara peranan alam sekitar. Bagi cikgu itulah pengalaman cikgu. So kita lihat dalam Sulalatus, antara peranannya ialah sebagai simbol pembukaan negeri, perluasan jajahan takluk, aktiviti pertanian, tempat berlindung dan aktiviti riadah. Okay, so mungkin cikgu tu tadi pun boleh juga dijadikan tempat beriadah sebab cikgu pergi beristirahat di tepi pantai. Okay, sekarang ni kamu ada soalan tidak tentang peranan alam sekitar dan perasaan cinta akan alam sekitar? Ada soalan? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okay. Kalau tiada soalan, kamu faham, cikgu akan teruskan kepada kupasan. Okay, kita lihat dulu kupasan terhadap perasaan cinta akan alam sekitar. So ingat cikgu sekarang ni konsep cikgu tidak akan bagi kamu banyak fakta, banyak contoh. Cikgu mau permudahkan kamu memaham dan menghayati serta menghafal 5 isi beserta contoh. So kalau cikgu dah beri lebih pun mungkin dia akan jadi 6. Okay, so kita lihat perasaan cinta akan alam sekitar tadi tu berdasarkan menghayati, kagum, menghargai, memelihara tu. Coba kita lihat apa yang ada dalam Sulalatus Salatin. Okey, misal kata, boleh nampak dengan jelas kah slide cikgu? Boleh baca? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Tidak kecil, Tidak.
Okey, so cikgu besarkan dulu tempat cikgu. Okey, katakan dia kagum akan keindahan negeri. So peristiwa tentang kagum akan keindahan negeri. So ini kamu punya fakta, kagum. Tapi kagum tu kamu kena sambung kagum dengan apa? Bukan hanya kamu cakap kagum akan alam sekitar, bukan. Dalam contoh peristiwa kamu itu, kamu boleh keluarkan, kamu punya contoh peristiwa itu, kamu kaitkan kamu punya kagum itu kagum akan apa. So misal kata di sini kagum akan keindahan negeri. So watak kamu Sultan Mansur Shah kagum akan keindahan Indrapura. Kamu masih ingatkah Indrapura? Siapa Raja Indrapura? Siapa Raja? Maharaja Dewasura. Pandai Rosen tu kan. Okey, Maharaja Dewasura. Betul, Maharaja Dewasura. So Maharaja Dewasura ni dia ialah raja di Indrapura. Indrapura ketika itu adalah di bawah jajahan Takluk Siam. So Sultan Mansur Shah sangat kagum akan keindahan Indrapura kerana Indrapura ini sungainya tohor. Tohor itu artinya cetek. Sungainya cetek tetapi kaya dengan bahan mentah seperti galian emas, padangnya pula luas, kemudian hutannya pula kaya dengan pelbagai binatang buruan seperti gajah, badak, harimau, seladang dan lain-lain. Jadi bila Sultan Mansur Shah tahu akan keindahan Indrapura ini dan merasa kagum akan keindahan ini, baginda kemudiannya telah menyuruh Bendahara Paduka Raja iaitu Tun Perak untuk menyerang Indrapura supaya Indrapura ini menjadi kawasan jajahan Takluk Melaka. Okey, macam mana? Boleh faham? Kagum akan keindahan negeri? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh kan? So sebenarnya nanti kagum akan keindahan negeri ni, perasaan cinta alam sekitar, kamu boleh convert dia menjadi peranan alam sekitar, iaitu peluasan jajahan takluk. Kan? Betul kan? Ya cikgu. Okay, kamu boleh relate. So sekarang kita lihat yang kedua, kagum akan keindahan gunung. Wah, kamu masih ingat peristiwa Tun Mamat, Sang Setia dan juga Siapa yang kena utus pergi Gunung Ledang untuk melamar Putri Gunung Ledang, untuk meminang Putri Gunung Ledang? Siapa? Bendahara Hang Tuah. Paduka Raja. Ebil betul, iaitu Hang Tuah, bukan Bendahara Paduka Raja tetapi Hang Tuah. Rosen, jangan kasih suruh Bendahara Paduka Raja pergi meminang. Okey. So, ketika ingin pergi ke puncak Gunung Ledang tu, yang berjaya sampai ke puncak Gunung Ledang tu hanya Tun Mamat. Sebab Sang Setia dengan Laksmana Hang Tuah sudah kepenatan. Jadi diorang stay di pertengahan gunung tu. Siapa Tun Mamat ni? Masih ingatkah? Siapa ni Tun Mamat? Siapa ingat siapa itu Tun Mamat? Dia hamba kan cikgu, dia tebas-tebas. Dia bukan hamba lah, tapi betul dia menebas-nebas. Dia bukan hamba. Dia seorang penghulu lah. Penghulu di mana? Siapa ingat? Melaka. Melaka pula? Bukan. Bukan. Tengok lupa sudah kamu bab ni tahu. Bahaya ni kalau kamu bercuti panjang-panjang. Siapa tahu? Siapa tu? Tun Mamat. Penghulu di Indra. Indrapura cikgu. Indrapura. Pandai lah kamu Dena. Mentang-mentang tadi baru Indrapura. Apalagi Indra yang ada Indra. G-I-R-I. Apa itu? Indragiri cikgu. Yes, dia penghulu di Indragiri. Kan Mary? Ketika Tun Mamat ini sampai di puncak Gunung Ledang, ingat Tun Mamat adalah penghulu Indragiri, dia punya tugas menebas jalan ke puncak Gunung Ledang. Bila dia sampai di puncak Gunung Ledang ni, dia nampak di situ ada sebuah taman yang sangat indah. Di situ ada pelbagai buah-buahan, pelbagai burung, pelbagai bunga di dalam taman itu. Burung-burung di situ boleh berbunyi seperti bersyair dan berseloka. Manakala bunga-bunga di situ boleh tersenyum, boleh mengilai, boleh berpantun, boleh berseloka. Maka kagumlah Tun Mamat. Ada kan kamu jumpa ni? Jangan bilang kamu lupa. Ada kan?
Ada cikgu. Ada cikgu. Yes, kamu ada jumpa nih. Ingat, puncak Gunung Ledang itu salah satu unsur perasaan cinta akan alam sekitar, watak kamu tu mamat. Okey, ada soalan? Jika tiada, cikgu continue. Tiada juga. Okay. Next, menghayati suasana tanah tinggi. Okey, masih ingat Merah Silu? Masih? Adakah Anda masih ingat Merah Silu? Jawab kamu cikgu bah, jangan kamu biar cikgu klik-klik bah. Ya, makcik-makcik semua ni. Makcik. Oh, makcik. Tidak cikgu, tidak ingat. Oh my god, kamu lupa sudah Merah Silu. Kamu ingat yang makan cacing gelang-gelang? Oh ya, dia juga. Oh ya. Ya, ingat cacing. Ya. Okey, oleh sebab dia makan cacing gelang-gelang, dia dihalau oleh abang dia Merah Caga kan? Kan? Oh ya. Yes. So Merah Silu ni dia ni sebenarnya ingin membuka negeri. Dia kan sebenarnya anak raja, tapi oleh sebab dia dihalau oleh abang dia pun ingin membuka negeri. Lalu dia sampai di sebuah kawasan tanah tinggi dan di sana dia lihat anjing dia ni menyalak. Anjing dia nama Pasai ya. Kalau kamu sudah lupa, anjing dia bernama Pasai. Dia nampak anjing dia ni menyalak. Jadi dia pun heran. Lalu dia pergi naik di atas kawasan tanah tinggi itu. Dan dari sana, dari puncak bukit itu, dia nampak seekor semut besar. Dan semut itulah yang telah disalak oleh anjing perburuan baginda. Ini ada salah ejaknya. Jadi sebagai tanda penghargaan Merah Silu terhadap semut besar ini, Merah Silu telah menamakan kawasan tersebut sebagai Semundra yang bererti semut besar. So di sana dia menghayati keindahan suasana tanah tinggi. Dia pergi naik atas puncak bukit tu. Okey, boleh? Boleh cikgu. Boleh juga. Okey, Boleh. so 3 sudah kan? Cuba kamu ulang apa sudah 3 isi tu? Pertama tadi apa? Kagum akan keindahan alam sekitar. Kagum akan keindahan alam sekitar. Watak kamu ialah? Sultan Mansur Shah. Sultan Mansur Shah. Sultan Mansur Shah. Yang kedua? Kagum akan gunung. Kagum akan gunung. Kagum akan keindahan gunung. Okey, kagum akan keindahan gunung. Watak kamu ialah? Tun Mamat. Tun Mamat. Okey, betul. Sekarang ni menghayati suasana tanah tinggi, watak kamu ialah Merah Silu. Okey, sekarang kita pergi yang keempat. Menghargai hasil pertanian. Sebut saja hasil pertanian, watak kamu tidak lain tidak bukan Wan Malini dan Wan Empuk. Terus kamu ingat diorang bertanam padi huma di Bukit Siguntang. Okey, padi diorang subur. Very easy, senang saja. Okey, ini juga tidak explain lah. Menghargai hasil pertanian. Kamu tahu watak, kamu tahu di mana, kamu tahu apa diorang buat. Boleh kan? Boleh Oke, juga. cikgu. Okey. Next, thank you. Siapa tu? Adrian kah? Ya, cikgu. Hai Adrian. Morning. Okay, morning. Okay, yang kelima memelihara sumber air. So, siapa watak kamu? Masih Sultan Mansur Shah. Apabila baginda menitahkan bendahara Paduka Raja menyerang Indrapura kerana baginda Sultan Mansur Shah ingin memelihara sumber air di Indrapura yang dikatakan tawar sehingga ke Kuala. Ada nih dalam buku teks Sulalatus Salatin. So, kamu boleh undur balik ke bab-bab yang awal tu, kamu cari bahagian ini. Memang air sungai di Indrapura itu dikatakan tawar sehingga ke Kuala. Okey, so ini faham? Faham cikgu. Faham. Senang saja faham bahkan 5 perasaan cinta alam sekitar kan? Okey. So kita move to the next topic, peranan alam sekitar. Kita punya kelas tidak panjang cikgu pun tidak mau ambil masa kamu banyak. Okey, peranan alam sekitar kita ambil 5. So yang pertama tadi sebagai simbol pembukaan negeri. Okey, kalau kamu ingat di Temasik dulu Seri Tribuana. Kamu masih ingat ke tidak Seri Tribuana? Anak siapa nih Seri Tribuana nih? Hello. Sri Lupa Wakraja. saya juga. Sri Wakraja. Dena, Sri Wakraja tu bendahara. Anak dia Tun Perak. Okay? Kamu mesti ingat. Anak siapa nih? Yang. Yang adik-beradik sama derang nila pahlawan nila utama tu kan cikgu? Yes, betul Mary. Anak siapa dia nih?
Betul tuh. Tapi dia punya ayah ni siapa namanya? Raja apa? Raja Maktabul Bahri. Itu dia punya grandpa. Oh, Raja Aktabul Raja Ad. Suran. Aktabul Ad, yes. Bukan Ah. Raja Maktabul Bahri. Itu Putri Maktabul Bahri. Aduh, saya takut dengan iya. kamu orang. Tolong undur balik, baca balik short notes kamu untuk bab-bab sebelumnya. Sri Tribuana, ibu dia Putri Maktabul Bahri, ayah dia Raja Suran, datuk dia Raja Aktabul Ad, raja di bumi Dika yang di dasar laut. Okey, yang di dasar laut, di mana Raja Suran ni naik ke dunia dan dia sempat berpesan kepada ayah mertua dia, Raja Aktabul Ad, sekiranya 3 orang putranya itu, iaitu Nila Pahlawan, Krishna Pandita dan Nila Utama kan? Nila Utama itu sudah dewasa, Raja Aktabul Ad tolong hantar dia orang naik ke dunia. So itulah yang akhirnya Sri Tribuana ni. Okey, Sri Tribuana ni nama asalnya Nila Utama kan? Cikgu tanya ni nanti salah-salah lagi ni. Ada yang ingat kah? Mary, kamu lupa sudah? Saya tidak ingat sudah cikgu. Tidak Siapa ingat nama sudah. sebenar Sri Tribuana? Okey, tidak apa, kita pergi cek bukan surat 19. Okey. Anak Raja Suran, Nila Pahlawan, Krishna Pandita. Okey, Nila Utama. Tadi cikgu cakap apa? Nila Utama, cikgu. Cikgu betul, Nila Utama. So Nila Utama ni sebenarnya dialah yang akhirnya dijadikan raja di Palembang, bergelar Sri Tribuana. Okey, kita masuk terus balik sinilah. So adalah menjadi tugas kamu refresh balik bab sebelumnya, sinopsis bab sebelumnya. Jangan salah-salah watak, jangan sampai Sri Tribuana jadi anak Sri Wak Raja. Tiba-tiba anak bendahara jadi raja. Okey, so Sri Tribuana ni, dia kan setelah dia jadi raja di Palembang, dia pergi ke Bintan. Kalau kamu masih ingat, di Bintan dia dijadikan raja oleh Wan Sri Beni. Okey, cikgu ingat, cikgu harap sangat kamu masih ingat ni Wan Sri Beni ni ya. Wan Sri Beni, raja di Bintan, raja perempuan di Bintan. Masih ingat? Ingat, cikgu. Okey, syukur. So, selepas Sri Tribuana ni jadi raja di Bintan, dia ingin buka negeri dia sendiri. So, dia pun berjalan lalu sampai ke Temasik dan dia ingin membuka negeri di Temasik apabila dia melihat di Temasik itu pantainya yang indah putih terbentang luas. Okay, dia pun tertarik untuk membuka negeri di Temasik itu kerana keindahan kawasan Temasik itu yang mempunyai pantai yang putih terbentang. Jadi kemudian bila dia ingin buka negeri di situ, kebetulan waktu itu lalulah seekor singa yang gagah perkasa tetapi menghilang dalam sekelip mata. Jadi bagi Sri Tribuana, tempat itu, Temasik itu sangat sesuai dijadikan negeri kerana kegagahan binatang itu tadi satu, kegagahan binatang singa itu tadi yang begitu perkasa, lalu menyebabkan Sri Tribuana kemudian menukarkan nama tempat itu daripada Temasik kepada Singapura. Okey, boleh fahamkah penjelasan cikgu ni? Boleh, cikgu. Okey, thank you Mary. Yang lain faham? Mana anak-anak yang kayak cikgu yang lain ni? Paham cikgu. Okey, Rex betul faham Rex? Ya, cikgu. Okey. Selain itu, untuk simbol pembukaan negeri, kamu juga boleh ambil watak Raja Iskandar Shah yang membuka negeri di Bertam. Okey, Raja Iskandar Shah ni, dialah sebenarnya yang membuka Melaka. Okey, Raja Iskandar Shah, dia membuka negeri di Bertam. Asal Raja Iskandar Shah ni, dia dari Singapura. Kalau kamu masih ingat, Singapura diserang oleh Majapahit apabila Sang Rajuna Tapa itu menderhaka setelah anaknya disulak oleh Raja Iskandar Shah. Lalu dipamerkan di ujung pasar, di pasar. Masih ingat yang tu? Ingat, cikgu. Ingat, cikgu. Okey. So, Raja Iskandar Shah ni dia melarikan diri dari Singapura pergi ke Bertam dan di sini dia membawa anjing perburuan dia, tiada nama anjing dia, kalau cikgu tidak silap tiada nama. Dan ketika orang-orangnya sedang membersihkan kawasan tersebut di Sungai Bertam ni, anjing Raja Iskandar Shah ini telah ditendang oleh seekor pelanduk putih, menyebabkan anjing ini jatuh ke dalam sungai. Jadi Raja Iskandar Shah pun berminat untuk membuka negeri di kawasan ini kerana melihat kekuatan binatang
yang ada di tempat itu, yaitu pelanduk putih itu tadi. Bagi Baginda, wah, tempat ini akan menjadi sebuah tempat yang gagah perkasa. Bagaimana mungkin seekor pelanduk putih boleh menendang dan menjatuhkan anjing perburuan. Jadi lantaran itu Raja Iskandar Shah buka negeri di tempat itu, di Sungai Bertam itu, di Bertam itu, dan menamakan negeri itu sebagai Melaka, bersempena nama pokok di tempat Baginda berhenti berehat. Baginda bersandar di bawah sebatang pokok. Pokok itu namanya Melaka. So, negeri itu pun dibuka dan dinamai Melaka. Jadi itu yang kita kata simbol pembukaan negeri. Oke, boleh faham? Boleh Cikgu. Oke, Boleh, Cikgu. bagus. Tidak soalan, Kang? Tanya Cikgu. apa kamu? Ya, ini saya suka ada soalan. Ya, Mary. Cikgu, kalau yang dulu kita belajar, kalau dulu masih kecil belajar sejarah yang buka negeri Melaka ini Parameswara kan Cikgu. Betul, Jadi betul. Parameswara nama dia juga ialah dipanggil Raja Iskandar Shah. Oke, sekarang nih kita tutup yang tuh. Kita masa form 4, form 5 memang kita belajar yang buka Singapura Parameswara. Oke, itu kita belajar masa sejarah. Kan? Betul atau Iya, tidak? Cikgu. Oke, tapi sekarang kita belajar Sulalatu Salatin sejarah Melayu. So, buang Parameswara, kita ambil watak ini Raja Iskandar Shah. Jangan kamu tulis Parameswara. Oke, boleh Cikgu. Oke. Walaupun dia punya peristiwa lebih kurang. Anjing Parameswara kena tendang pelanduk juga kan? Iya Cikgu. Iya, bila Mary cakap begitu kan, dulu kan Cikgu masa kita kecil-kecil. Wah, saya rasa saya sama umur dengan Mary yo. Oke, ada lagi soalan lain? Cikgu ini sebenarnya suka dengan soalan. Tidak soalan? Wah, hebat. Cikgu punya bahan nih, mudah betul kamu paham nih. Betul kan nih? Oke juga Cikgu. Oke, so kita continue Oke. saja. Alright, so kita continue. Sekarang kita tengok peranan alam sekitar sebagai kawasan peluasan jajahan takluk. Ini macam Cikgu cakap tadi lah, yang Maharaja Indrapura Maharaja Dewasura, Raja di negeri Indrapura tu. Okay, apabila Sultan Mansur Shah mendengar tentang keindahan dan kekayaan negeri Indrapura yang merupakan kawasan jajahan takluk Siam, maka Sultan Mansur Shah pun menitahkan Bendahara Paduka Raja untuk menyerang Indrapura kerana ingin menakluki Indrapura. So Indrapura kemudiannya berjaya ditakluki oleh Melaka dan Maharaja Dewasura, Raja Indrapura itu telah dijadikan tawanan perang Melaka. Itu yang Maharaja Dewasura tu kamu dapat katakan dia mengalami mobility sosial menegak ke bawah daripada golongan diraja menjadi golongan hamba. Kan? Ya, Cikgu. Ya, Cikgu. So sebenarnya untuk semester 2 ni, kalau kamu tahu jalan cerita dan kamu tahu konsep pembangunan insan masyarakat negara tu, apa tajuk-tajuk dia, satu peristiwa itu kamu boleh pecahkan kepada pelbagai aspek pembangunan. Misalnya ini, kalau peristiwa Sultan Mansur Shah ingin meluaskan jajahan takluk, kita boleh masukkan dalam pembangunan insan, anda jati diri berpandangan jauh. Betul? Jawab juga dulu. Betul? Ya, Cikgu. Oke. Okey. Kemudian kita boleh masukkan dia anda pembangunan masyarakat. Okey, pembangunan masyarakat cinta alam sekitar macam sekarang peranan alam sekitar, perluasan jajahan takluk. Kita boleh masukkan anda mobility sosial masih dalam pembangunan masyarakat iaitu Maharaja Dewasura, Raja Indrapura yang dijadikan tawanan perang. Kita juga boleh masukkan ini sebagai pembangunan negara anda kepemimpinan, iaitu watak Sultan Mansur Shah seorang yang berpandangan jauh. Okay, so sebenarnya bila kamu tahu jalan cerita dan kamu tahu intipati dalam setiap konsep pembangunan insan, masyarakat, negara, satu-satu peristiwa itu kamu boleh jadikan dia pelbagai aspek pembangunan. Yang penting kamu mesti tahu jalan cerita. Kalau tidak tahu memang tak boleh jawab lah. Itu rahsia dia. Okey, boleh? Boleh Cikgu. Boleh Cikgu. Okey, so Cikgu teruskan. Peranan alam sekitar yang ketiga. Ini macam tadi. Sebagai aktiviti pertanian iaitu Wan Malini dan Wan Empuk. Sama saja. Kita convert sahaja tadi perasaan cinta alam sekitar kepada peranan alam sekitar.
Kewujudan sebatang sungai di Muara Tatang telah menyebabkan Wan Malini dan Wan Empuk menjalankan aktiviti pertanian padi huma di Bukit Siguntang. Hasil padi huma tanaman mereka sangat subur dan menjadi. So itu yang kita katakan alam sekitar menjadi sebagai tempat aktiviti pertanian, peranannya. Nyatakan di mana dan apa yang dijalankan oleh siapa. Very simple, sangat senang. Oke, boleh? Boleh. Cikgu. Boleh juga. Ada soalan? Siri, boleh. Udah suruh si Rosen. Ada soalan dah. Oke. So, cikgu teruskan lagi. Yang keempat sebagai aktiviti riada. Oke, riada ni macam katakan pergi hiking kah kalau kita punya riada. Kita hiking, kita pergi Bukit Gondol, kita pergi Bukit Merah, kita pergi Maragang Hill dan Bukit Kopungit kah, di mana-mana bukit lah. So itu sebenarnya antara peranan alam sekitar yang kita tidak pernah sedar. Yaitu alam sekitar sebagai tempat aktiviti riada. So dalam Sulalatus Salatin, contoh aktiviti riada ni ialah perburuan lah. Berburuan. Ada banyak aktiviti berburu dalam Sulalatus Salatin. So kita lihat kecantikan alam sekitar di Bijayanagara yang mempunyai pelbagai keindahan seperti tasik dan pulau telah menyebabkan Raja Suran membuat sebuah hutan yang kemudiannya dilepaskan dengan pelbagai jenis binatang liar kerana baginda sangat suka berburu. Okay, so ini berburu inilah aktiviti riadah. Okay, kenapa kita bilang alam sekitar? Sebab Sultan ataupun Raja Suran telah membina sebuah hutan yang kemudiannya dilepaskan dengan pelbagai jenis binatang liar supaya baginda boleh menjalankan aktiviti riadah kegemaran baginda iaitu berburu. Okey, ada sebarang soalan untuk peranan yang keempat ni? Tiada, cikgu. Oi, senang lah cikgu mau explain kamu ni. Oi, boleh exam ni hari Senin lah. Atau malam ni kita exam. Try lah juga. Try kita Ya, minta puji. Okey, orang bilang Rosen kan, masuk lift tekan sendiri. Okey lah tu. Kau mau tunggu si Rex tekan itu lift untuk kau, enggak si Rex mau tekan tu, kan Rex? Nggak dipahami ke jok cikgu ni ya? Nggak dipahami ke jok cikgu tu? Itu sama macam masuk bakul angkat sendiri batu. Aduh, udah lucu lah lawak cikgu ni. Nggak boleh jadi pelakon. Oke, buat cikgu. Dia bilang Sedrin. Malas ya Sedrin. Oke, next kita lihat yang kelima. Peranan alam sekitar yang kelima sebagai tempat berlindung. So, siapa dan apa, bagaimana, itu yang kita akan lihat. Siapa kamu ialah Sultan Mahmud Shah telah menjadikan alam sekitar inilah nenek ni, sebagai tempat berlindung ketika melarikan diri daripada peringgi. Okey, bab ni kita akan cuba kupas besok, bab 14. Okey, dia Sultan Mahmud Shah melarikan diri dari serangan peringgi kerana Melaka tu telah dikalahkan oleh peringgi ya. Jadi Sultan Mahmud Shah membawa permaisurinya. Siapa permaisurinya waktu ini? Siapa masih ingat? Siapa permaisuri baginda? Tun Fatimah. Tun Fatimah. Yes, betul. Itu kamu betul. Tun Fatimah. Sebelum Tun Fatimah siapa? Tun Teja. Tun Teja. Betul, Tun Teja. Okey, so baginda telah membawa Tun Fatimah permaisurinya dan seluruh anaknya untuk berlindung daripada peringgi. Baginda telah menyusur kaki Gunung Bintan. Kesian kan Sultan ni menyusur kaki Gunung Bintan dan masuk ke hutan untuk menyelamatkan diri daripada peringgi. Oi, kesian Sultan ni. Kalau kamu baca bab 14 tu, kamu nampak di sana dia kelaparan. Untuk kasih makan dia, terpaksa Seriwak Raja pergi mencuri makanan orang lain. Sebab tiada sudah makanan diorang di hutan sudah ni. So ini yang kita katakan alam sekitar tu telah menjadi berperanan sebagai tempat berlindung. Sebab Sultan pergi ke hutan berlindung daripada peringgi. Okey, faham? Senang je ni. Kalau Maharaja Dewa Sura juga yang dia berlindung di hutan tuh. Itu pun boleh. Boleh. Jadi Boleh. contoh. Boleh. Makasih Rosen. Okey. 5 peranan sudah. Cuba ulang 5 peranan ni. Saya mau panggil nama dulu. Siapakah ni? Sekejap saya tengok siapa yang ada di sini. Ada Koni, ada Ebil, ada Dena. Intan. Mana sudah Intan? Bila cikgu sebut nama dia terus hilang.
Sulika. Ya, Cikgu. Oke, bagi satu peranan alam sekitar. Aktiviti pertanian. Alright, thank you. Vanessa, yang kedua. Zulika, sekejap Zulika. Bagi nama watak dia Zulika. Wan Malini dan Wan Empuk. Apa dorang buat? Terus bagi contoh dia lengkap. Dorang menjalankan aktiviti pertanian padi huma di Bukit Siguntang. Oke, terima kasih. Ada Vanessa? Tiada. Rosen? Oke, peranan kedua Rosen. Beserta contoh. Aktiviti riada juga. Raja Suran. Terus kan? Itu aja juga. Macam mana kamu jawab tuh kalau contoh begitu? Saya juga minta watak tuh juga. Sorry juga. Bagi semua. Raja Suran telah melepaskan binatang-binatang liar. Kejap. Kejap Cigo. Cerita dia di Bijaya Negara, dia ada keindahan negeri. Dia punya negeri sangat cantik. Jadi si Raja Suran dia buat satu hutan di sana, kemudian dia bagi lepas binatang-binatang liar di sana, sebab aktiviti yang suka dia buat ialah memburu. Gitu. Oke, terima kasih Rosen. Next, ialah Rex. Simbol pembukaan negeri. Alright, contoh. Si siapa tuh tadi tuh? Dia jumpa tuh. Dia pergi Tamasik, terus dia jumpa tuh pantai cantik. Siapa tuh? Mesti tahu siapa nama dia tuh. Mesti ada nama. Sri Tribuana kah? Oke, betul. Teruskan. Tribuana. Dia terus semasa dia di sana, dia nampak singa. Pasar kan tuh Gagah perkasa. Gagah terus dia hilang sekelip mata saja. Terus dia kasih nama tuh Tamasik, dari Tamasik pergi Singapura. Hore, pandai Rex. Hore, thank you Rex. Oke, Adrian, yang keempat. Ya, Cikgu. Hello. Yang keempat. Kenapa? Tempat berlindung, so kata Cikgu? Macam belum. Oke, tempat berlindung. Si Sultan Mahmud Shah, dia jadikan alam sekitar tu sebagai tempat berlindung ketika melarikan diri ke Peringgi. Dari Peringgi, bukan ke Peringgi. Daripada Peringgi. Oke, jadi di mana dia tuh bersembunyi? Dia sama keluarga dia nih, dan pengikut dia. Dia pergi sana kaki Gunung Bintan. Dan dia masuk ke hutan itu untuk selamat diri dia lah daripada Peringgi. Pandai Adrian, tahniah. Oke, Cikgu. Oke, thank you. Dena yang last. Peluasan tanah jajahan. Peluasan jajahan takluk. Oke. Sultan Mansur Shah. Payahnya kamu mau sebut Shah. Dia suruh si bendahara Paduka Raja pergi serang tuh Indrapura, sebab dia tengok Indrapura ni kawasan dia punya alam sekitar cantik. Dan lepas tu dia orang berjaya lah takluk. Dan Maharaja Dewasura dia dijadikan hamba. Ya Kak Cika? Oke, hamba. Betul. Tidak ada masalah, betul. Oke. Thank you. So, itu dia tadi 5 kamu punya peranan alam sekitar dan 5 perasaan cinta akan alam sekitar. So, cikgu nampak kamu pun semua sudah macam faham nih isi pelajaran hari ini. So, tahniah kepada semua. Sekarang cuba kita lihat contoh soalan. Oke, contoh soalan ini cikgu hanya papar adalah menjadi tanggung jawab kamu untuk melihat contoh soalan ini dan berkemungkinan cikgu akan minta kamu cuba buat soalan ini. Oke, bolehkah cikgu minta kamu buat nih soalan nih? Soalan 1. Kerangka Cikgu. Kerangka sahaja. Kalau saya boleh Cikgu. Oke kan? So, kamu coba buat. Oke, short note sudah buat bahkan? Sudah. Oke, nanti sekejap.
Okey, kalau begitu artinya pada penghujung hari ini kamu cuba buat latihan ni, buat soalan satu ni dan kamu hantar kepada cikgu dalam bentuk kerangka. So lihat soalan ini hanya jelaskan. So kalau jelaskan tak payah huraian pro, tak payah huraian kontra. Ingat ya? So fakta kamu punya jawapan fakta, huraian contoh, kesimpulan kecil. So huraian contoh kamu akan 2 markah. Boleh faham? Boleh cikgu. Alright. Boleh, cikgu. Okey, ingat itu kalau jelaskan tak payah huraian kontra, tak payah huraian pro. Okey, ada apa-apa soalan untuk hari ini? Cikgu, kalau pengenalan bagi dia apa tu maksud alam sekitar kan cikgu? Pengenalan macam biasa. So kamu akan beri definisi alam sekitar, definisi rasa cinta akan alam sekitar, kemudian senarai isi. Okey cikgu. Okey, thank you Rosen. Ada soalan lain? Dena cikgu. Ya, Dena, mabuk cikgu ni. Terlampau angau sama si Rosen kali cikgu ni. Ada soalan lain? Cikgu. Iya, Zulika. Cikgu, kalau dalam huraian contoh tu kan cikgu mau bagi kesan. Boleh bagi. Okey cikgu. Macam cara kamu menjawab selalu tu, okey? Cikgu, huraian dia tu apa cikgu? Sebelum contoh tu kan cikgu. Contoh dia macam huraian pro juga. Tidak, kamu buat huraian biasa. Cuma dalam tu kan, kalau sebab dia jelaskan, macam Zulika tanya, sebab kata tugas dia jelaskan, kamu nampakkan kesan daripada peristiwa tu terhadap fakta. Macam sebagai contoh peluasan jajahan, kamu ialah menghargai, kagum akan keindahan gunung lah misalnya kan. Kagum akan keindahan gunung. So kamu pun bagi fakta, kamu hurai contoh. Pada ayat terakhir kamu tu, kamu kasih kait lah kesan perasaan kagum akan keindahan gunung tu pada watak si Tun Mamat. Oh, jadi fakta, contoh, huraian contoh, baru kesimpulan kecil juga. Iya, betul. Kan kesimpulan kecil tu kaitkan dengan pembangunan masyarakat ya. Bukan pembangunan insan, bukan pembangunan negara. Okey? Okey, cikgu. Okey, thank you. Thank you, Zulika. Adakah menjawab, Zulika? Ya cikgu. Okey, thank you. Ada lagi soalan lain? Kalau tiada soalan, kita berhenti setakat ini. Ada soalan, Mary? Tiada cikgu. Tiada. Dena? Tiada. Cikgu, Yes, kejap ada satu. Di bahagian kesimpulan sana kan cikgu, yang di hujung sudah di bahagian kesimpulan sana, contohnya saya tidak mau tulis panjang-panjang kagum akan keindahan gunung, begitu tu kan cikgu. Macam mana saya mau tulis dia punya senarai isi kata yang paling di bahagian kesimpulan sebelum saya tulis cadangan dan harapan. Okey, mungkin kamu boleh kata di sana kesimpulannya Sulalatus Salatin memaparkan pelbagai perasaan cinta akan alam sekitar yang boleh dijadikan amalan dalam kalangan masyarakat. Begitu je lah. Pun okey. Lepas tu ayat kedua baru kamu bina cadangan harapan kaitkan dengan pembangunan masyarakat. Okey, boleh cikgu. Okey, thank you Mary. Soalan lain? Rosen, Abil, Adrian? Tiada, cikgu. Ya, tiada. Adrian? Tiada. Rosen? Tiada cikgu. Okey, siapa lagi ni? Yang lain-lain ni. Ada Vanessa. Rex? Tiada sudah. Rex? Okey, kalau tidak sebarang soalan, kita punya kelas berakhir setakat ini pada hari ini. Okey, jadi sebelum berpisah, cikgu ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi meluangkan masa cuti untuk bersama-sama cikgu dalam kelas KMK kita pada hari ini. So, semoga kita akan berjumpa lagi esok. Jangan serik, kita akan terus mengejar misi kita untuk menggapai A.